من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah yang berusaha dan pengerusi Masjid Kampung Pokok Baru yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, yang dihormati barisan AJK Masjid, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak ucapkan salam ma'al hijrah tahun 1444 ya, Hijriyah. Baik. Jadi saya sentuh sikit sebelum kita sambung bacaan kita. Saya sentuh sikit tentang ma'al hijrah. Mungkin sebelum ni pernah juga sentuh, cuma ni ulang kaji lagi ya. Baik, yang pertama yang berkaitan dengan ma'al hijrah ataupun tahun baharu Hijriyah ini, iaitu tentang penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Bilakah tarikh sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum berhijrah, bergerak dari Mekah ke Madinah? Saya tahu Ustaz, ikut lagu lah Ustaz. Ustaz kan tak dengar lagu ke? Kan buka radio dengar. Apa lagu Ma'al Hijrah? Yang hijrah itu pengorbanan tu kan? Apa mula dia lupa. Satu Muharram detik permulaan, tu kan. Baik. Jadi adakah benar hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu Muharram? Baik, jadi jawapannya ni soalan cepu emas. Jadi jawapannya daripada kitab lah. Kitab apa ni? Fatwa-Fatwa Mufti Kerajaan Johor jilid yang kedua. Dia ada 2 jilid ya. Yang difatwakan oleh Allah Yarham Al-Alamah Datuk Sayyid Alawi bin Tahir Al-Haddad, Mufti Kerajaan Johor, dikumpul dan dan diterbitkan oleh bahagian penerbitan Jabatan Agama Johor. Baik. Pada muka surat 298. Dia soal jawab ni, soal jawab agama Di surat 200 asalnya soalannya tentang perkara sebab selisih tahun takwim Hijriyah. Ada selisih dekat kalender, kadang-kadang ada selisih. Contohnya 1 Muharram 1444 Hijriyah, ada kalender menulis sebagai hari Sabtu Sabtu. Jumaat tu apa nama ni 29 Zulhijjah, Sabtu 1 Muharram 1444 Hijriyah. Ada juga kalender yang menulis 1 Muharram itu hari Ahad, hari ni. Maknanya genap 30 hari bulan Zulhijjah 1443 Hijriyah, hari Sabtu. Kenapa macam tu? Itu jawapannya sebab ada orang yang menetapkan sejak zaman Rasulullah, sejak zaman sahabat, ada orang menetapkan satu hari bulan itu dengan melihat anak bulan. Dipanggil imkanur ru'yah, kemungkinan untuk nampak imkanur ru'yah al-hilal, kemungkinan untuk nampak anak bulan. Dan ada golongan yang menetapkan satu hari bulan berdasarkan kira-kira atau dipanggil hisab. Itu sebab ada berselisih. Itu soalan asalnya lah, kenapa terjadi soalnya, kenapa terjadi perselisihan antara takwim-takwim tahun Hijriah dan bagaimana jalan dapat menyamakan kalender yang ada di seluruh tanah Melayu. Itu soalan dia. Tapi yang saya nak fokus dekat sini, tarikh
hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada muka surat 298, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Quba. Quba ni nama tempat antara Mekah dengan Madinah, iaitu tempat masjid pertama dibina, Masjid Quba. Masjid pertama dibina di dunia ni iaitu Masjid Quba pada 8 Rabiul Awal tahun itu. Tahun bila? 622 Masihi. Masihi kenapa panggil Masihi? Tahun Masihi. Macam sekarang kan 2022 Masihi. Masihi itu asalnya Masih Isa, Isa Al-Masih, Nabi Isa, kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa kan tak wafat, diangkat ke langit. Jadi kalau umur Nabi Isa sekarang ni 2022 tahun Masihi itu. Kemudian habis tahun hijrah belum ada lagi masa tu. Belum ada lagi. Jadi pada 8 Rabiul Awal tahun itu Nabi dah sampai dekat Quba pada hari Isnin, 8 hari bulan hari Isnin, dan berhenti di situ pada hari Selasa, Rabu Selasa 9, Rabu 10 dan Khamis 11. Kemudiannya berangkat ke Madinah dan masuk waktu Jumaat, hari Jumaat 12 di tengah jalan. Maka baginda sempurnakan sembahyang Jumaat itu bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya. Jadi maknanya Rasulullah berangkat dari Quba ke Madinah dan sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Sama tarikh dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan 12 Rabiul Awal. Itu lagu tu. Lagu yang satu lagi kelahiran tu betul. Malam Isnin subuh yang cerah. 12 Rabiul Awal yang indah ke cerah, gitu jugalah, indah cerah gitu. Ya. Ya. Indah dulu, minta maaf. Saya hafal lagu Ustaz jangan salah. Malam Isnin subuh yang indah, cerah Ustaz ni. 12 Rabiul Awal yang cerah, baru cerah. Ustaz hafal betul Ustaz. Minta maaf ya tak? Ustaz ada salah juga. Baik. Yang salahnya apa? Indah dan cerah. Tapi bagus juga, makna teliti. Ya tak? Jadi 12 Rabiul Awal juga kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal juga tarikh Rasulullah dan sahabat jejak masuk tanah Madinah, peristiwa hijrah. Jadi maknanya potong kat situ sajalah. Itu saja yang saya nak highlightkan dekat situ. Maknanya jangan kita tersalah faham. Mentang-mentang ada lagu satu Muharram detik permulaan, kita pun ingat hijrah Rasulullah tu 1 Muharram. Tidak. Lalu yang menetapkan tahun Rasulullah berhijrah tu sebagai tahun pertama hijrah, dipanggil tahun hijrah, tahun agama Islam lah, agama Nabi Muhammad ni. Lalu ditetapkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tarikh hijrahnya Rasulullah tu tahun pertama dalam Islam, kalender Islam. Habis kenapa tak ambil 12 Rabiul Awal? Susah. 12 Rabiul Awal ataupun 1 Rabiul Awal tu bulan yang pertama, susah. Pasal apa nama ni, kalau tak silap memang dah biasa 1 Muharram tu awal tahun. Cuma tahun hijrahnya tu bermula semasa tahun Rasulullah berhijrah. Sempurna hijrahnya Rasulullah dinamakan tahun Hijriyah. Jadi fakta dekat situ, tarikh Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah ataupun masuknya Rasulullah ke Madinah pada 12 Rabiul Awal, bergerak daripada Mekah 8 Rabiul Awal masuk Quba. 8, 9, 10, 11 dekat Quba, 12 masuk Madinah Rabiul Awal. Tahun 622 Masihi. Kalau bersamaannya dengan tahun Masihi, jadi
itulah tarikh sebenar Rasulullah berhijrah. Kemudian itulah tahun pertama dimulakan kalender Islam oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi dimulakan 1 Muharram, 1 hari bulan tahun 1 Hijrah, iaitu 1 Muharram, 1 Hijrah. Baik. Kemudian yang berkaitan juga dengan amal hijrah, iaitu tentang penetapan tarikh lah. Penetapan tarikh macam saya sebutkan tadi, ada 2 cara dalam Islam, iaitu melalui ru'yatul hilal, melihat anak bulan. Yang kedua hisab. Hisab ni kiraan, dikira, dikira. Baik. Jadi apa nama ni, yang ketiga perkara yang berkaitan dengan ma'al hijrah, iaitu dikaitkan dengan azam baharu. Kata Samsul Debat, tahun baharu, azam lama. Pasal apa azam tu azam lama? Pasal azam yang tahun lepas tu tak tercapai lagi, jadi dibawa ke tahun seterusnya. Baik. Jadi apa nama ni, azam baharu ni kalau pada saya, yang penting untuk diazamkan, diniatkan untuk lebih baik, yang pertama kita semak akidah kita. Sebab sebenarnya bukan tunggu tahun baharu, setiap hari tu kita kena semak akidah kita. Apatah lagi sempurna dengan tahun baharu. Pasal apa? Sebab yang paling dekat dengan kita ialah kematian. Yang paling dekat dengan tuan-tuan, dengan saya, ialah kematian. Itu yang paling dekat, kata Imam Ghazali. Yang paling dekat tu kematian. Kenapa? Sebab tak tahu bila. Saya, tuan-tuan, tak tahu bila. Cepat atau lambat, tak? Tarikh lahir kita tahu, tarikh mati tak tahu. Jadi tak perlu tunggu tahun baru sebenarnya, tapi dek kerana sempena tahun baru ni, kita tanamlah azam yang apa nama ni, baharu. Iaitu yang pertama, pada hemat saya, pertama kita semak akidah kita, sama ada betul atau salah. Yang kedua, pertingkatkan atau mantapkan akidah kita, mendalami lagi. Nak semak, nak mantapkan dengan apa caranya? Kitab para ulama. Ini pernah banyak kali saya sebut, tak apa ulang lagi kan. Manusia kan, namanya manusia tu lupa. Jadi sentiasa diperingatkan. Macam sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tu peringatan setiap minggu. Masalahnya masa diperingatkan itulah dia apa nama ni, paling nyenyak sekali tidur ketika itu. Kena pula masjid aircon, bukan kat sini, tempat lain. Sini aircon tapi tak ngantuk, insya-Allah. Kerja, ada orang tak kerja, kerja kerajaan Jumaat cuti. Macam saya walaupun swasta tapi dia sekolah, mengikut apa nama cuti kerajaan, Jumaat cuti. Jadi rehat sikit lah. Tujuannya tu supaya sembahyang Jumaat tu taklah ada alasan ngantuk. Sebab kalau kerja kan penat, kena duduk kat aircon. Wah, memang apa nama, dengar ayat Al-Quran, hadis kan tenang hati kan? Tenang hati. Dia tenang hati tu nyenyak hati tu. Ya tak? Orang tak nyenyak tidur, apa dipanggil? Insomnia. Dia penyakit tak boleh tidur. Itu caranya salah satunya dengarkan ayat Al-Quran, hadis, ya tak? Jadi yang tak insomnia, yang insomnia pun boleh tenang hati tertidur, apatah lagi yang tak insomnia. Lagi lah. Baik. Jadi peringatan. Pertama, semak akidah. Kenapa kena tengok kitab? Tak lain dan tak bukan sebab yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril alaihi salam, tidak melalui kitab. Memang tidak melalui kitab, melalui lisan, maknanya dengar Jibril menyampaikan wahyu, lalu Rasulullah sampaikan kepada sahabat. Tak ada kitab masa tu. Kenapa tak ditulis? Sebab Rasulullah SAW ummi.
tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Itu bukan kelemahan. Itu sebagai dalil bahawasanya wahyu yang diterima oleh Rasulullah daripada Allah Ta'ala bukan rekaan Rasulullah. Itu dalil. Rasulullah memang sejak lahir terkenal, ini Muhammad memang tak pandai menulis, tak pandai membaca. Tapi dia kata dia dapat wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril. Dia sampaikan, bahasanya sangat tinggi. Bahasa Al-Quran tu sangat tinggi, bahasa Arab yang tinggi. Orang biasa Arab kalau tak belajar kesusasteraan Arab tak boleh faham. Itu sebab antara syarat nak memahami Al-Quran, wajib ada 15 cabang ilmu. Saya tersalah je 16. Sampai saudara Syamsul Jabar ada ingatkan 15 tak? 15 pandai tambah 16. Baik. 15 cabang ilmu kuasai baru dapat memahami ayat Al-Quran, makna sebenar ayat Al-Quran. Jadi bahasanya sangat tinggi. Macam bahasa Melayu pun tinggi juga. Orang Melayu yang ambil SPM, yang cemerlang dapat A+ berapa orang? Tak yang lain lah, saya sendiri pun tak dapat A+. A- je. Okey lah, A juga. Walaupun bukan A+, kan? Kenapa tak dapat A+? Melayu ni, orang Melayu. Kenapa calon-calon SPM yang Melayu tak dapat A+? Sebab salah satunya tu ada kesusasteraan Melayu. Bahasa Melayu ni bukan bahasa yang biasa kita cakap tu, itu panggil bahasa pasar atau bahasa harian. Bahasa kasarnya bahasa pasar. Lembut sikit bahasa harian atau bahasa perbualan. Tak sama dengan bahasa persuratan. Korangan kok buat macam berbual. Hari ni aku buat apa nama, ataupun disuruh buat laporan contoh kan. Laporan hari sukan. Ahad lepas aku pergi sekolah. Itu berbual, tak boleh. Nak buat dialog pun tak boleh macam tu. Nak buat dialog, karangan dialog. Pada hari ini saya kalau cakap dengan kawan tu kan, pada hari Ahad yang lepas telah diadakan sukan sekolah. Adakah awak hadir? Tanya kawan tu, adakah awak hadir hari tersebut? Itu kan. Nak buat dialog karangan SPM pun kena bahasa persuratan macam tu. Itu yang payah nak dapat A+ tu. Itu belum masuk novel lagi, cerpen, pantun, syair. Nak dia punya apa nama ni, kajian kesusasteraannya tu, apa bunyinya, macam-macam lah. Kalau yang cikgu yang ajar bahasa Melayu tahulah. Yang paling orang murid paling tak suka tu kesastra Melayu lah. Pasal apa? Dia banyak nak kena hafal, nak kena faham konsep dia sebenarnya. Baik. Jadi bahasa Arab lebih-lebih lagi tinggi, kan? Jadi Rasulullah tak pernah membaca, tak pernah menulis. Macam mana boleh menyampaikan bahasa yang sangat tinggi, dia punya apa nama ni, kesusasteraannya tu. Tak lain tak bukan, itu dalil bahawasanya memang benar Rasulullah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat melalui lisan, perbuatan dan keadaan. Oleh sahabat disampaikan kepada tabi'in, pengikut sahabat. Start daripada situ, ada yang telah menulis pada kitab ilmu tu, didokumentasikan, ditulis supaya tak hilang. Dan daripada zaman sahabat juga ditulis Al-Quran tu. Asalnya Al-Quran dia hafal. Dia hafal. Penulisan tu asalnya daripada zaman sahabat. Sayyidina Umar memberi cadangan kepada Sayyidina Abu Bakar supaya ditulis. Pasal apa? Ramai hafiz Al-Quran yang perang fisabilillah wafat, syahid. Ni kalau apa lagi ramai hafiz Quran yang syahid, lama-lama dah tak ramai hafiz Quran. Bukan semua orang boleh hafal Quran. Bukan semua sahabat hafal Al-Quran, tuan-tuan. Bukan semua sahabat hafal seluruh Al-Quran 30 juz, tidak. Jadi Sayyidina Abu Bakar kumpulkan penulisan Al-Quran. Dan pada zaman Sayyidina Uthman dibariskan. Masa Sayyidina Abu Bakar tu, bukan kata baris, titik tak ada. Ba, ta dengan
apa nama fa tu, kalau tak silap saya lah. Tapi yang confirm baris lah, yang titik tu confirm balik. Baris tak ada. Masa Sayyidina Uthman baru dibariskan. Oh, kita kalau baca ada baris pun tersalah, bukan kita, orang lain. Kalau murid sekolah, ustaz main kita. Saya baca betul ustaz. Budak sekolah, saya kat sekolah swasta kena ngajar pendidikan Quran Sunnah, pendidikan Islam, ekonomi, bahasa Melayu. Habis semua kena ngajar, cikgu tak cukup. Baik. Jadi budak kat sekolah yang ada pandai-pandai, yang tak pandai tu, yang kurang pandai tu, baca baris tu pun, ada baris tu pun salah. Panjang pendek tu lagilah. Baris pun ada salah, lagi panjang pendek. Jadi zaman sahabat Sayyidina Uthman dibariskan. Dan ketika itu jugalah zaman tabi'in lah banyak didokumentasikan ilmu itu. Kebanyakannya bahasa Arab. Bahasa Arab. Walaupun sahabat-sahabat bukan semuanya berbangsa Arab. Ada yang berbangsa Farsi, Salman Al-Farsi itu kan, Salman Al-Farsi. Ada yang berbangsa apa nama ni, Afrika, Bilal kan, Bilal, apa nama ni, berkulit hitam. Ada yang berbangsa Mesir. Mesir asalnya ada bahasa dia sendiri, tapi dia kerana banyak mengkaji ilmu agama dalam bahasa Arab, maka bahasanya akhirnya pupus. Akhirnya Mesir jadikan bahasa Arab sebagai bahasa mereka, dan sebagainya. Banyak lagi sahabat-sahabat yang asalnya bukan orang Arab, tapi belajar bahasa Arab dan menulis kitab-kitab Arab. Kemudian tabi'in dan akhirnya para ulama mutaakhirin, ulama terkemudian, mengambil daripada kitab-kitab Arab untuk dimasukkan ke dalam kitab Melayu. Maksudnya sama ada dua cara. Pertama, terjemah secara langsung kitab Arab, diterjemah terus ke bahasa Melayu. Ataupun yang kedua, diambil sedikit dari kitab Arab ini, kitab Arab ini, kitab Arab ini, dikumpulkan, dijadikan satu kitab baharu dalam bahasa Melayu, tulisan Jawi. Ulama Nusantara. Kemudian lagi zaman sekarang ni 2022 ni, tahun 1444 Hijriah ni, dah ada kitab-kitab Melayu yang dirumikan, kitab Jawi yang dirumikan, permudahkan. Jadi itulah sebabnya kita kena belajar dengan berkitab. Kenapa? Kalau tidak, semua orang akan mengatakan dia betul. Semua orang akan mengeluarkan pendapat sendiri tentang agama. Kesudahannya bercelaru, ni siapa yang betul, siapa yang salah. Jadi zaman sekarang nak tahu betul atau salah, sama macam periksa lah SPM. Saya baik ada lagi periksa SPM. PSA 3 dah tak ada kan, SPM masih ada. Jadi SPM tu nak tahu jawapan budak betul ke salah, skema jawapan. Skema jawapan tu bukan buat seorang-seorang, ramai-ramai. Soalan pun buat ramai-ramai, jawapan pun buat ramai-ramai. Jadi siapa yang lari daripada skema jawapan, salah lah. Tak ada lah markah, tak dapat lah markah. Orang eneng, markahnya tak eneng. Tak? Jadi kalau nak tahu betul salah, skema jawapan. Dalam bidang akademik dijaga sebegitu sekali supaya jaga kualiti, tuan-tuan. Itu sampai ke peringkat universiti. Tapi kalau dekat peringkat universiti, pensyarah tu yang buat skema sendirilah, kan? Dan syarat utama juga kalau di universiti nak buat ijazah ataupun master dan sebagainya, nak buat tesis tu pula mesti ada 10, paling kurang 10 lah. Tapi kalau 10 saja rujukan, kira macam pemalas betul kau ni. Itu paling kurang 10. Kalau macam tu saya buat 11. Aduh, tinggi sikit daripada malas lah. Tak malas, merajin sikit je. Jadi makna mesti ada rujukan. Muka surat berapa, buku apa, kan? Jadi supaya apa? Nak jaga kualiti juga. Begitu juga agama, lebih-lebih lagi agama. Nak tahu betul atau salah, orang ni cakap lain, orang ni cakap lain. Mana yang betul sebenarnya? Semak dengan kitab. Semak dengan kitab. Ternyata dua-dua betul, alhamdulillah. Ataupun disemak-semak, ternyata dua-dua salah. Ataupun salah seorang betul, salah seorang salah.
Jadi zaman sekarang ni nak tahu betul tak betul, kitablah. Apa sahaja dalam bab agama, tauhid, fikih, tasawuf dan sebagainya, kitablah. Kitablah kita punya rujukan. Baik. Kemudian dari segi tauhid. Dan yang kedua dari segi fikih, dari segi amalan syariat kita, semak syariat kita, amalan kita, sembahyang, puasa, zakat, haji, semak. Kalau ada yang salah, kalau sembahyang perkara membatalkan sembahyang, ada tak kita buat? Salah satunya contoh berdehem-dehem dalam sembahyang. Itu dalam kitab Sabilul Muhtadin litafaqquhu fi amridin bagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama Banjar. Batal sembahyang termasuk dalam erti berkata iaitu berdehem-dehem. Membatalkan sembahyang, kecuali kalau nak baca bacaan wajib dalam sembahyang tak dapat nak dibaca melainkan berdehem baru dapat baca, tatkala itu dibenarkan. Tapi bacaan wajib dalam sembahyang tak banyak. Takbiratul ihram, Fatihah, bacaan tahiyat akhir, selawat selepas tahiyat akhir, beri salam, 5. Selain daripada itu, kalau berdehem batal sembahyang. Baik, itu salah satu. Kemudian sembahyang, puasa, perkara membatalkan puasa, semak. Bukan kita saja, isteri kita atau isteri-isteri kita, siapa yang lebih, anak kita atau anak-anak kita, kita yang wajib semak. Kalau tak pandai, serahlah kepada guru surah agama kan. Kalau anak-anak tu kan, kalau isteri nak suruh ustaz surah agama semak pun boleh juga, bayarlah sikit. Tapi yang ustazah lah kalau yang perempuan. Ustaz pula, ustaz tolong semakkan sembahyang bini saya. Tak kena pula kan. Ustazah lah. Kalau apa tak ada, kalau tak malulah, maknanya buang rasa malu kan. Semak kalau kita tak pandai. Baik, kemudian dari segi hubungan suami isteri, hak isteri, hak suami, itu ada satu kitab namanya apa nama saya bawa tak ada. Uqudul Lujain. Dia ada syarahnya. Kitabnya Uqudul Lujain, ada syarah lagi, syarah Uqudul Lujain. Sekalian dia saya bawakan. Hak si isteri, hak suami, kena tahu apa hak-hak isteri, apa hak-hak suami. Kena jaga hubungan, perbaiki hubungan antara suami isteri. Dan niat atau azam di tempat kerja. Kalau dari segi halal kerja tu satu perkara, cari yang halal. Yang kedua, keberkatan. Contoh paling mudah kadang-kadang masa lah. Sepatutnya panjkat pukul 8, sebelum pukul 8, dan balik selepas pukul 5 contoh. Macam saya punya lah kan. Macam saya sebelum 7.45 masuk, balik selepas pukul 5. Jadi kalau kita andai kata terlambat, katalah terlambat 5 minit, masuk 7.50, maka balik tu tambahlah 5 minit, 5 minit baru balik. Supaya rezeki yang kita dapat, gaji yang kita dapat tu berkat. Halal tu dah halal lah, keberkatan tu. Kemudian barang-barang tempat kerja jangan digunakan untuk hal peribadi. Kadang-kadang benda tu sikit kecil, macam pen ke apa, pen pejabat kan. Alah, pen pejabat banyak ustaz, satu je. Bukannya rugi pun ataupun bankrupt kerajaan, tidak. Ini bukan soal bankrupt kerajaan ke tidak. Soalnya keberkatan tu bagi anak pakai. Sudahnya anak tu ilmunya tak berkat, dia belajar. Ini kisah benar tuan-tuan, berlaku dalam keluarga saya. Dia ingat benda tu tak ada apa-apa. Satu, mungkin ilmu tak tahu. Yang kedua, mungkin degil. Antara dua lah. Tak tahu ataupun dah tahu tapi degil. Keberkatan tu dari segi masa. Baik, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan masyarakat perbaiki. Jadi maknanya segala bidang kehidupan tu, segala segi dalam kehidupan tu kita perbaiki. Perbaiki. Pasal apa?
yang paling dekat dengan kita ialah kematian. Baik. Ni kalau sempat kita sambung sikit tuan. Kita masuk pada muka surat 62. Ingat nak sentuh sikit je tentang al-hijrah tu, terlebih banyak. Baik, muka surat 62, sifat nafsiyah. Dan kata musannif, kata pengarang kitab Ummul Barahin Imam Sanusi, fahadhihi sittu sifatin al-ula nafsiyatun wa hiyal wujudu. Maka inilah 6 sifat. Yang pertamanya sifat nafsiyah namanya, dan iaitu wujud. Dan hanya saja dibangsakan dia bagi nafsu, yakni diri, nafsun, diri, kerana melazimkan sifat itu baginya, yakni bagi zatnya, bagi diri Allah. Oh ya, saya terlupa nak tambah lagi satu sebenarnya. Ma'al hijrah, kemudian berkaitan dekat-dekat juga dengan ma'al hijrah, iaitu hari Ashura, 10 Muharram. Ma'al hijrah 1 Muharram. Kalau 1 Muharram, 1 hari bulan, 1 bulan hari Sabtu, nanti Sabtu minggu depan 8, kan, campur 7, 8, 9 Ahad, 10 Isnin. Jadi hari Isnin lah 10 Muharram. Kalau 1 hari bulan tu hari Sabtu, Baik, jadi 10 Muharram atau ataupun hari Ashura, hari Isnin, nanti ada amalan. Sebelum tu ada amalan 9 hari bulan, 9 Muharram, iaitu hari Tasu'a, sunat juga berpuasa. 10 Muharram juga sunat berpuasa. Dan satu lagi, sunat berbelanja untuk ahli keluarga. Berbelanja besar, makanan lah, maknanya belanja makan untuk ahli keluarga. Macam mana tu Ustaz? Yang disuruh puasa ke suruh belanja makan? Jadi caranya, siang tu puasa, nanti masa berbuka belanja besar, belanja makan, belanja besar. Contoh belanja apa? Makan ikan 3 rasa. Kalau dah biasa 3 rasa, makan yang 4 rasa pula. Ada Ustaz? Entahlah, carilah kalau ada. Ya tak? Hati-hati siakap kalau Langkawi, mana tahu masih mahal lagi. Kalau kat sini insya-Allah tak ada sampai beribu kan. Baik. Jadi itu salah satu kelebihannya. Apa dia? Insya-Allah tak akan dimurahkan rezeki sepanjang tahun tersebut. Baik, kemudian satu lagi amalan, iaitu kalau diamalkan tidak mati hati pada tahun tersebut, insya-Allah tak mati juga nyawa. Iaitu bacaan. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dibaca 70 kali. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Wallahu akbaru mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. La malja'a wa la manja minallahi illa ilaih. Subhanallahi adada syaf'i wal watr wa adada kalimatillahi tammati kulliha. Walhamdulillahi adada syaf'i wal watr wa adada kalimatillahi tammati kulliha. Wallahu akbaru adada syaf'i wal watr wa adada kalimatillahi tammati kulliha. As'aluka as-salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.